Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Amsyah bin Ahmad Ashraf. Saya dari kelas EE1122CA dan hari ini saya akan mengupaskan serba sedikit tentang As-Sa'adah. As-Sa'adah menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka membawa maksud kebahagiaan atau tiada kesengsaraan. Umum mengetahui bahawa setiap insan di muka bumi ini inginkan sesebuah kebahagiaan. Islam tidak pernah melarang semua umatnya untuk mencari kebahagiaan. Namun, setiap umatnya haruslah berfikir secara rasional akan kebahagiaan tersebut. Kita haruslah mencari kebahagiaan itu berlandaskan syarak dan tidak melanggar perintah Allah dengan cara meraihkan kegembiraan dengan meminum arak, melakukan perkara-perkara negatif yang bertentangan dengan syariat Islam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Nafi bin Abdul Harith daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud tanda seseorang itu telah mencapai tahap kebahagiaan adalah mempunyai rumah yang luas, jiran yang soleh dan kenderaan tunggangannya yang baik. Oleh hal yang demikian, jika kita memiliki tiga tanda tersebut, maka percayalah kita sudah mencapai tahap kebahagiaan. Islam juga menggariskan beberapa pandangan bahawa kebahagiaan yang sebenar adalah di akhirat kelak apabila kita telah ditempatkan di syurga yang telah dijanjikan oleh Allah bagi hamba-Nya yang beriman kepadanya. As-Sa'adah dari segi bahasa berasal dari perkataan Sa'idah dan Sa'adah yang membawa maksud berbahagia atau beruntung, ketiadaan derita atau bukan kesengsaraan. Kebahagiaan ini hanya disebut sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menerusi surah As-Sajdah ayat 17 yang membawa maksud, maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui setiap persediaan yang telah dirahsiakan oleh mereka daripada segala nikmat yang indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi mereka yang melakukan amal soleh di dunia. Hal ini teranglah bahawa Allah menggariskan bahawa kebahagiaan yang sebenar adalah di syurga yang dijanjikan olehnya kepada hamba-hambanya yang melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Umum mengetahui bahawa syurga itu adalah tempat yang kekal abadi dan bahagia selama-lamanya. Syurga menjanjikan pelbagai nikmat untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Okey, As-Sa'adah menurut Islam yang diambil daripada tokoh Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau menggariskan beberapa pandangannya terhadap kebahagiaan. Yang pertama, bahagia tidak boleh ditafsirkan oleh setiap orang. Hal ini demikian kerana kebahagiaan itu hanya dapat ditafsirkan oleh diri masing-masing, kerana mereka lah yang merasai kebahagiaan dalam diri mereka. Kita tidak berhak untuk mentafsirkan kebahagiaan seseorang itu dengan melihat harta benda, pangkat dan kemewahan yang dimiliki. Sebagai contoh, ada orang miskin yang bahagia hidup seperti itu kerana mereka tidak mempunyai hutang yang banyak. Bahkan orang kaya yang mempunyai harta yang mewah, pangkat yang besar, mereka mempunyai hutang yang banyak. Nescaya hidup mereka tidak terlalu tenang kerana mereka memikirkan soal hutang yang perlu diselesaikan, berbanding dengan orang yang hidup sederhana yang mempunyai hutang yang sedikit dan dapat menyelesaikan hutangnya dengan secepat mungkin. Seterusnya, Hamka juga berpesan bahagia bersumberkan akal dan fikiran. Hal ini dapat diolahkan dengan apabila kita menggunakan akal fikiran dengan sebaik mungkin, nescaya kita akan meninggalkan segala larangan yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan segala perintah Allah. Seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, nescaya hidup mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, bahagia boleh diperolehi apabila tekun beribadah. Hal ini kerana apabila kita berserah sepenuh hati kita kepada Allah SWT dan yakin akan balasannya apabila kita melakukan ibadah dan meninggalkan segala larangannya, nescaya hidup kita akan bahagia kerana apabila kita beribadah sepenuh hati kehadrat Allah SWT, nescaya kita akan dikurniakan pahala yang akan membawa kita ke syurga, tempat kekal bahagia selamanya. Hamka juga menggariskan 4 cara untuk mengejar kebahagiaan menurut Islam. Yang pertama, kita haruslah mempunyai itikad, iaitu niat
motivasi yang benar-benar lahir dalam jiwa insan itu sendiri akan bahawa apabila kita melakukan suatu pekerjaan itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Yang kedua, kita perlulah yakin dan memiliki keyakinan yang tinggi untuk melakukan suatu perkara. Sebagai contoh, kita harus memiliki keyakinan ketika kita menimba ilmu, kerana apabila kita menimba ilmu dengan sepenuh hati, kita akan berjaya, dan berjaya itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Yang ketiga, iman yang kuat di dalam diri dibuktikan melalui lisan, perbuatan, dan juga akan membawa kebahagiaan, kerana apabila kita mempunyai iman, kita akan melakukan segala perintah Allah dan kita akan meninggalkan segala larangannya, iaitu perkara-perkara negatif yang mendatangkan dosa dan akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka yang merupakan tempat-tempat orang yang tidak beriman sewaktu di dunia. Dan yang akhir sekali adalah ad-din, iaitu mempercayai dan menyerahkan jiwa raga sepenuh hati, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Hal ini kerana kita akan melupakan segala kesedihan atau tekanan yang dihadapi di muka bumi ini. Pandangan Islam yang kedua daripada tokoh Ibn Sinar. Ibn Sinar menggariskan beberapa pandangan yang berbeza daripada tokoh-tokoh lain. Yang pertama, kebahagiaan tidak terikat dengan kepentingan duniawi serta kebendaan. Hal ini kerana apabila seseorang itu mempunyai rumah yang besar, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, berbanding dengan orang yang mempunyai rumah yang sekangkang kera, hartanya yang sedikit dan tiada pangkat, mereka juga mempunyai kebahagiaan yang tersendiri, kerana kebahagiaan ini hanyalah ditafsir melalui lubuk hati diri setiap insan. Seterusnya, apabila kita ingin mencari kebahagiaan, kita harus mempunyai hubungan yang baik antara dunia alam atas dan alam bawah. Alam atas yang digariskan oleh Ibn Sinar adalah Allah SWT, dengan kita beribadah padanya dan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan seterusnya, alam bawah merupakan apabila kita haruslah melakukan kebaikan kepada masyarakat, benda-benda hidup, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Nescaya hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang seterusnya, akal, imajinasi dan jiwa yang suci merupakan faktor kebahagiaan. Hal ini kerana apabila kita menyucikan jiwa kita dengan perkara-perkara kebaikan, dengan berzikir, bersalawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, nescaya hidup kita akan tenang, bahagia, tanpa memikirkan soal duniawi yang agak rumit pada ketika ini dengan zaman pandemik lagi. Yang seterusnya, semua manusia berhak mencari kebahagiaan. Umum mengetahui, saya sudah menjelaskan bahawa Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mencari kebahagiaan di dunia ini, kerana kebahagiaan itu adalah percuma untuk sesiapa saja, sama ada miskin ataupun kaya. Semua orang berhak untuk mencari kebahagiaan. Mereka tidak harus hidup dalam keadaan derita atau kesengsaraan, kerana itu boleh menggugat jiwa dan raga mereka. Dan yang terakhir adalah Ibn Sinar menggariskan bahawa mencari kebahagiaan dengan melakukan Tazkiyatul An-Nas. Tazkiyatul An-Nas merupakan arti kata lain adalah bersih dari sifat keji dalam diri dan kesaliman lahiriah. Hal ini membawa maksud Tazkiyatul An-Nas ialah pembersihan atau penyuburan. Apabila kita membersihkan hati kita daripada perkara keji, nescaya kita akan melakukan segala kebaikan, kerana kita telah menyucikan hati kita dengan segala kebaikan dan kita meninggalkan segala larangan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Umum mengetahui jelaslah bahawa kebahagiaan yang dicari menerusi pandangan Islam haruslah bersandarkan dengan Allah SWT, kerana Allah SWT lah yang mengurniakan kebahagiaan kepada seseorang itu. Sekian, terima kasih.